ahlan wa sahlan bagi semua yang join malam ni. InsyaAllah kita, kalau kita tengok slide tu, um, InsyaAllah ini dah pun masuk ke sesi yang ke-13 pada malam 18 Ramadan tahun ini, insyaAllah. Dan hari ini kita akan mentadabbur satu lagi surah yang amat menekankan akidah yang tertentu lah, kan, yang sebenarnya ada tema yang similar dengan surah yang kita tadabburkan dalam sesi yang lepas. Kalau kita just recap balik, refresh balik surah-surah yang kita dah cover sepanjang ini, basically mainly semuanya banyak menekankan aspek akidah dalam aspek yang berbeza lah, kan. Kalau kita tengok yang awal tu, siapa kita, kalau kita ambil wahyu pertama, kan, siapa kita, siapa Allah, dan apa kaitan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sedar diri. Kemudian kita ada bincangkan tentang hakikat yang berharga dalam diri kita, itu hati, yang syaitan nak attack. Kemudian kita ada bincangkan juga siapakah pendusta agama sebenar-benarnya, dan kita harap dan kita sepatutnya usahakan bukan kita, na'udzubillah. Dan dia membetulkan akidahnya dalam konteks orang yang perasan, oh aku solat takkan pendusta agama pun, tapi dalam surah itu menegaskan orang yang solat pun boleh jadi pendusta agama. Bagaimana, kan? Itu kita dah bincangkan. Kita dah bincang juga pasal orang yang obses dengan harta dunia dalam sesi yang lepas. Dan hari ini insyaAllah kita akan cover lagi satu surah yang ada link yang agak dekat dengan surah yang sebelum ni, iaitu surah At-Takatsur. So surah-surah ni dia agak dekat-dekat yang dan tema dia pun ada sangkut paut. So sebab tu tema dia tidak lari jauh. Saya akan tilawahkan dahulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya sehingga kamu masuk kubur. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu, kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Kemudian sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu nikmatinya. Sadaqallahul azim. Of course, bila kita baca ni, bila kamu tu hopefully na'udzubillah bukan kita lah, kan. Sebab bila kata setelah kamu dilempar dalam neraka, na'udzubillah, kan. Tetapi ayat itu memang begitulah yang bunyi dia, ta'lamun, la tarawun, maknanya memang kamu dan kamu. So kalau kita baca tu dan faham, kalau kita baca dan faham, dia pelik kalau tak tersentak sebab memang Allah cakap kau akan tengok nanti dan sebagainya. Dan insyaAllah nanti kita akan pergi satu persatu ayat untuk kita melihat dalam konteks yang mungkin kalau kita akan membahasakan dengan bahasa yang lebih kita familiar. Sebab kalau kita kat sini dia dah terjemah dah, tapi kadang-kadang setengah-setengah wording tu, macam contohnya, kamu akan mengetahui kelak apa benda tu, kan. So mungkin intonasinya ataupun penggunaan bahasanya bukan dalam bahasa yang biasa kita bercakap, sehingga meaning dia jadi macam ni ayat penyata apa ni, kan, tak faham. So kita akan tengoklah satu persatu supaya kita lebih dekat, dan hopefully lepas ni bila kita baca surah ni lebih mengetuk pintu hati kita untuk terkesan dengan kesan yang sepatutnya, insya-Allah. So kita pergi satu persatu. So again, dalam kita mentadabbur Quran, soalan pertama kita nak kena settlekan ialah ayat ni cakap apa sebenarnya, kan, maksud dia. So itu yang kita akan pergi sebelum kita relate, so apa kaitan dengan aku dan apa yang aku sepatut buat, ya. Kita pergi satu persatu, insya-Allah. Ayat pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Kan? Alhaakum. Okey. Dia quite interesting macam mana kalau kita tengok bahasa Arabnya dua perkataan je, alhaakum at-takasur. Tapi bahasa Melayu jadi punyalah panjang pula ni kan. Kamu telah dilahirkan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk apa sebab ni kan. So basically memang bila kita tengok terjemahan yang kita ada, dia bukan jarang terjemahan literal dia terjemahan berserta penafsiran. Dan penafsiran tu untuk memberi kemudahan untuk kita faham konteks konteks yang termaktub dan terkandung bagi orang yang faham bahasa Arab. Bahasa Arab tu satu perkataan dia sebut je pun kita boleh faham konteks dia. Dan kalau kita nak terjemah bahasa lain, kena jadi ayat panjang sikit baru faham. Anyway, secara ringkasnya, alhaakum, kum tu kamu kan. Alhaakumu tu basically kamu telah dilalaikan. Dan at-takasur ni pula inilah yang dia kata berlumba-lumba. Mana datang berlumba-lumba, dia tak ada pun kat sini. Sebab at-takasur tu kalau kita ambil daripada word kasir dan sebagainya tu banyak kan. So takasur tu nak membanyakkan lagi, kerja nak banyak dan sebagainya. So part yang belakang tu nak kerja banyak. Tapi berlumba-lumba ni apa? So tu mafhum lah, itu penafsiran bila kata-kata mungkin orang kita ni kalau just cakap telah melahirkan kamu nak banyak-banyak ni tak faham lah kan. So berlumba-lumba, dan ada yang even translate kepada bermegah-megah dan sebagainya. So itu penafsiran itu penafsiran. Word dia asalnya tu at-takasur sahaja. Tetapi sepatutnya kita boleh gambarkan lah. Maknanya yang kalau kita memang terkejar nak tambah lagi harta, nak menambah lagi, dan dia tak sebut harta so dia macam general. So apa-apa yang kita macam nak menambah lagi, dan generally speaking senang yang kita terbayang kalau tambah ni harta kan, harta, kekayaan, aset ke. Tetapi orang kata masuklah sekali pangkat, nama dan sebagainya. Wallahualam, ada kita kejar meramaikan anak tu kita terkejar kita tidak, itu wallahualam. Tapi setengah penafsiran masukkan sekali kan, meramaikan anak dan sebagainya, especially kalau benda tu menjadi status kebanggaan dalam masyarakat itu. So Allah sebut apa secara mudahnya kan. Dan again kamu so bila kita kum ni bukan mereka, bukan someone dia memang kalau kita baca tu it should be macam menggegah hati kita macam Allah cakap kat aku ni kan. Sebab kamu, mula-mula terus Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kamu telah dilalaikan dengan nak membanyak-banyakkan benda ni kan. Astaghfirullahalazim, Allah cakap pasal aku kan. So should be our interaction should be that way. Sebab kalau Allah cakap kamu, siapa lagi kalau bukan kita kan yang membaca kan. So hatta zurtumul maqabir, sehingga zurtumul maqabir, maknanya in simple words, sampai masuk kubur kan. Kamu ni duk sibuk dengan menambah harta apa semua ni, sampai nak masuk kubur pun macam tu lagi kan, gitu So adakah kita begitu? Tu satu persoalan besar kan. Adakah kena kat aku apa yang Allah sebut begini So konteksnya daripada dua ayat ni saja telah tergambar konteks keduniaan maknanya dunia, kesibukan kita mengumpul dunia ni telah melalaikan kita, dan kita sibuk dengan mengumpul dunia ni sampai maknanya kalau tak masuk kubur lah, maknanya kita akan berterusan begitu kan? Dan maknanya dia hanya terhenti bila masuk kubur kan. Dan itu generally orang begitu kan, maknanya dia memang pulun kejar dunia ni sampai dia akan mati kan. So adakah kita begitu kan? So satu benda yang kita kena realise, sedar atau tidak, kita disajikan dengan obsesi ini kan? Sama ada kita absorb atau tidak, hopefully kita tidak tetapi benda ni kita kena realise bahawa kita disogok dan disaji dengan benda ni day in day out. Ada contoh kan? Betul ke kan? Betul ke? Ni secara sedar atau tidak, bukan bila saya sebut kenyataan begini, dia mau kepada kita punya appreciation of apa yang berlaku pada diri kita, bukan kepada niat orang. Saya bukan buat kenyataan ada ramai orang yang sengaja nak ajak kita ke dunia, bukan begitu. Maksudnya secara lumrah kehidupan kita, kita diajak, kita disajikan, kita dibawa, kita diterliurkan dan sebagainya dengan mendekati obsession kepada dunia. Kalau kita ambil contoh-contoh yang baik, baik ni maksudnya niat orang bercakap dan sebagainya tu baik, tapi secara langsung atau tidak dia menghala ke situ. Contoh,
Dari kecil kadang-kadang kita ditanya soalan adik cita-cita besar nak jadi apa? Dia berjaya macam siapa dan sebagainya kan. Now mana ada orang tanya cita-cita tu memang dengan berniat jahat ke kan? Jom kita rosakkan budak ni kan. Tidak Tetapi kerana memang lumrah orang memang sebab terfokusnya ialah kejayaan dunia lah. Kebetulan pagi tadi tengah hari tadi sebenarnya sesi dengan Ustaz Bidin tadi, dia kata pernah tengok tak azan ni, kalau tak tahulah kita sekarang ni tengok TV ke tidak lagi kan, kerana kalau kita ada TV TV1 ke TV3 ke, masa azan dia akan ada tayangan video tu kan, maknanya ada suara azan dan ada word Arab dia dan ada translation dia biasanya kan, dan dia ada gambar latar belakang lah kan. So dia kata perasan tak bila hayya 'alal falah kan, marilah ke arah kejayaan kan, dia letak gambar apa kat situ, gambar kejayaan. So kita macam cuba tengok kan, kadang-kadang gambar KCC lah apa semua. So secara sedar atau tidak, pemahaman kejayaan dalam azan tu pun dah dilihat sebagai kejayaan dunia so that's quite interesting. Sedangkan dalam Quran Allah define kejayaan tu something else. So itu nak maksudnya bukan niat jahat, bukan apa, dia more kepada somehow memang perkongsian kacamata masing-masing kan. So macam cikgu dia kan, kena belajar rajin nanti berjaya kan. Dan berjaya tu apa? Tengok pakcik tu kaya ke, tengok rumah dia besar ke. Dia macam sedar atau tidak, dari awal kita diheret kepada obsesi dunia ni secara sedar atau tidak. Itu satu. Cita-cita tu bagus kan, bercita-cita tu bagus. Cumanya sedar atau tidak, cita-cita yang kita tanam secara halus tu balik-balik cita-cita dunia bukan tak ada kata statement pasal akhirat, tapi dia mau kepada statement lah kan. Dia mau kepada statement. Itu contoh wallahualam, mungkin pengalaman ada yang bersama, ada yang sama, ada berbeza. Kau nak kongsikan boleh, tak ada masalah kan. Ataupun iklan-iklan yang kita tengok sehari-harian kalau kita tengok TV, saya pun sebenarnya nak cakap lebih ni pun sebab saya dah lama sangat tak tengok TV. Sekarang ni kalau tengok apa-apa kan YouTube, tapi YouTube pun ada iklan juga kan, iklan yang keluar. So either kalau tengok iklan apa, gadget, kalau kita tengok iklan makanan, kalau kita tengok iklan percutian, apa semua pun, semuanya menarik kepada kenikmatan-kenikmatan duniawi yang tertentu. So kalau kita terliur, kalau kita macam semuanya membawa kita kepada obsesi dunia lah basically. Dan sebenarnya within all of those, kalau kita kata orang yang obses dia kepada nak jadi kaya dan sebagainya kan, dia macam relatively speaking macam dah bagus berbanding yang lain tu yang just nak seronok makan banyak je ke atau sebagainya kan, menggemukkan diri je ke ataupun nak lepak je ke dan sebagainya. But however, all of this across the board tend to be one way or another membawa kita, menyogokkan kita dengan obsesi keduniaan ni. Dan maknanya mana-mana satu pun dia jadi, tak tahulah kat sini ada yang memang nak kata apa ada obsesi main game ke tidak sebab ada game-game yang quite interesting dia embed dalam game tu certain achievement quote unquote achievement. So bila main tu dapat achieve ni lah dan sebagainya. Rasanya ada orang even buat video yang bila contohnya kawan dia ke siapa-siapa lah kan yang pergi delete dia punya kalau dia main game tu dia dah save lama kan, dia dah achieve banyak-banyak benda kan. Contohnya game sport ke apa, dia dah achieve, dia dah, ataupun game apa siapa dah lama tinggal bab-bab game ni. So macam dia dah jadi superhero ke, dia dah ada skill ke, dia dah apa, tiba-tiba orang delete semua benda tu. Macam kalau dia main balik, dia start dari situ, kita tengok orang tu bengang kan, dia ketuk, dia hancurkan, dia tumbuk dia punya komputer dan sebagainya, sebab dia dah invest banyak kan, masa, tenaga semua ni untuk kumpul benda tu. Kita realise tak, benda-benda tu semua kan achievement apa tu sebab kalau kita kata tadi achievement orang jadi kaya dan sebagainya, itu pun dah dunia, tapi dia masih dunia nyata setengah orang tu dia obses dengan achievement dunia yang even maya so kita boleh buat apa benda tu so wallahualam. Tapi itulah nak kata semua obsesi yang ada ke situ kan. So ada ke obsesi ke akhirat ni kan? Kalau kita cakap iklan-iklan ni ada ke iklan yang katalah iklan ni iklan iklan kubur kan, macam anda bakal ke kubur satu hari nanti, inginkah kubur yang lapang dan sebagainya, ada ke iklan macam tu kan? So ni satu persoalan je lah nak katanya memang
lumrahnya benda yang datang meremind kita, mengingatkan kita semua, yang membawa kita menanamkan cita-cita, angan-angan dunia. Angan dunia. Ni satu gambar hiasan je lah. Saya pun tak sempat baca artikel tu ni. Tapi ada orang buat macam, tak tahulah ni hiasan ke apa, tapi dia macam dia kubur, dia gambar kubur. Bukan gambar ni, dia macam bongkah apa tak tahu siapa pernah tengok tak. Masa saya nak buat slide ni tadi, Google gambar kubur, ada pula keluar gambar ni. Saya tak sempat baca artikel dia, tapi quite interesting. Maksudnya kalau kita letak kat ruang tamu ke apa ni, oh, teringat kubur je kan. Siapa-siapa sanggup kan. Quite interesting. Tapi dalam Islam, dalam hadis Rasul SAW kan, dia sebut orang yang bijak tu adalah orang yang kerap mengingati mati. So benda ni konsepnya bagus, tapi tak tahulah ada orang sanggup ke tak. Maksudnya kalau jiran datang ke, member datang, terus instaf ke apa, tak tahulah kan. Dia punya perhiasan tu mengingatkan kita pasal kubur. So interesting inisiatif lah. Anyway, kita sambung tadi kita dah cover dua ayat. Kita sambung ayat 3 dan 4. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla ni basically kat situ, sebab tu dia ada tambahan dalam kurungan ni, maksudnya nak bagi konteks apa cerita ni kan. Tapi kalau macam kalla, maknanya kadang-kadang translation dia sekali-kali tidak, kadang-kadang jangan sekali-kali, kadang-kadang wallahualam. Tapi maknanya janganlah kan, jangan je gitu. Sawfa ta'lamun, so dia ulang 2 kali kalau kita tengok ni, summa ni nanti dia ulang balik kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Apa benda ni kan? So kalau kita baca just translation dia, kamu akan mengetahui kelak. Okey, maknanya kita akan tahulah maknanya kalau kita baca macam tu, cara kita baca macam tu, macam tak ada apa-apa lah kan. Maknanya okey, betul. Oh, maknanya Allah kata kita akan tahu Tapi ini ayat bahasa kita apa tahulah kau nanti. Dia macam tu kan. Dia ada implikasi ancaman yang lain macam tahu kau nanti kau tahulah nanti. Itulah dia kan. Ni nanti, ni tahu, tak lama tu kamu tahu kan. Kau tahulah nanti. So kita kena faham intonasi begitu baru macam lagi cuak lah kan. Tadi Allah kata kau ni lalai kan, duk kumpul harta banyak tu kan, sampai masuk kubur kau macam ni kan, tahulah nanti. So sepatutnya memang cuak, sepatutnya memang seriau kan. Macam orang cakap kita pun dia dah macam, kita dah terasa something macam, especially kalau kita nampak orang tu gangster kan, kau tahu nanti. Ni Allah cakap Allah yang mempunyai neraka tu kan, kau tahu nanti. Kita tu pun tak sanggup nak bayangkan tahu tu apa macam okey minta maaf, ampun kan, dan sebagainya. So that's the intonasi yang sepatutnya kita dapat kalau walaupun kita baca tu macam kalla sawfa ta'lamu, macam tak rasa macam ancaman pula kan. So that's quite interesting lah. Maknanya kalau kita pun tak tahu apa yang kita baca, tak perasan pun. Semua ayat ni ayat yang amat pedas, amat keras Tahu kalau nanti. Apa yang kita akan tahu tu kan? Na'udzubillah. So ayat yang seterusnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yakin. So sekali-kali tidak kat sini dia terselip pula demi sesungguhnya, word kalla juga kan. So that's quite interesting. Dia ada word yang susah nak ditranslate dalam bahasa lain. Tapi kalau dalam perbualan orang Arab tu, dia tahulah ni penegasan yang lain macam kalla. Kita nak translate pun saya pun tak kerti Lau ta'lamuna ilmal yakin kan. Lau ni macam kalau kan. So kat sini kata kalau ta'lamun, kamu akan tahu. Ilmal yakin, dengan ilmu yang yakin ilmal yakin. So maksudnya kau akan tahu, sungguh-sungguh tahu lah kan. Tadi kata tahu kau nanti kan. 2 kali diulang kan. Tahu macam ni ayat kita kau tahulah nanti, dan kau akan tahu, sungguh-sungguh tahu kan, dengan ilmu yang yakin kat sini. Apa benda yang kita akan tahu tu? La tarawunnal jahim. Jahim ni biasanya kita mungkin pernah dengar kan, merujuk kepada neraka kat sini dia translate neraka yang marak menjulang. Quite interesting. Ada contextual translation dia dekat situ. La tarawunna yang la tarawunna ni macam kalau kita tahu bahasa Arab sikit kan, ra'a tu melihat kan. Siapa pernah dengar macam contohnya apa? Man ra'a minkum munkaran, siapa pernah dengar hadis tu? Siapa melihat kemungkaran. So la tarawunna, kamu akan nampak kamu sendiri akan nampak depan mata neraka tu sendiri. Summa la tarawunnaha ainal yaqin kan. Kemudian kamu akan nampak tu balik kepada neraka tu kan. Maknanya kau akan nampak neraka tu ainal yaqin kan. Keyakinan dengan sungguh-sungguh yakin, sebab kat sini dia ilmal yakin maknanya
keyakinan berdasarkan ilmu. Yang ni keyakinan berdasarkan sebab tengok dengan mata kepala sendiri. Kan? Memang lain macam tu Maknanya yang ni kau yakin tak? Ni macam banyak benda kita sekarang ni kita yakin berdasarkan ilmu kan. Maknanya kita belajar ada syurga neraka. Yakin tak? Yakin. Sebab apa? Sebab belajar benda tu kan berdasarkan ilmu. Tapi ni dah lain macam sebab orang yang dah nampak depan mata neraka ni, kat situ keyakinan dah tak berbelah bagi lah sebab kita dah tengok sendiri. Tapi na'udzubillah itu dah terlambat maksudnya. Itu dah terlambat sebab dah tengok depan mata tu maknanya kita dah na'udzubillah dah nak, bukan kita lah, harapnya bukan kita, tapi dah nak masuk kan. So masa tu keyakinan tu dah basically dah tak guna sebab sebab na'udzubillah kan. So ini ancaman yang bukan calang-calang bila tadi tu ancaman kau tahu lah nanti dan tahu apa pula benda ni kau akan tengok dengan mata kau sendiri tempat yang kau masuk tu, kat situ keyakinan kau. So kenapa Allah ulang-ulang pasal keyakinan dan sebagainya? Sebab benda tu yang opposite dengan yang tadi macam so macam ni so kita tahu kan, kita tahu syurga neraka. Dan kalau konteks ni kita tahu neraka tu kan, pernah dengar dah. So isunya tak yakin ke yang menyebabkan kita masih sibuk sampai disibukkan kerja, nak banyak dunia dan sebagainya kan? Macam tak pernah dengar ke? Tak pernah dengar ke syurga? Pernah. Tahu dah kan, jawab exam boleh kan. So isu ni macam yakin maknanya tak yakin dan sebagainya. So tapi kalau kita nak kata macam dah orang yang masuk neraka tu, kita tanya dia yakin tak lagi neraka, memang of course lah sebab dia dah merasa benda tu kan. Tapi keyakinan di situ sudah terlambat So harapnya surah ni dah memberi ancaman yang bukan ancaman yang sepatutnya men-trigger kita untuk mengelakkan lah end up in that destination So sepatutnya theoretically ataupun logically sepatutnya cukup tak ayat-ayat ni dan amaran dan ancaman yang Allah bagi ni untuk kita jauhi sikap yang disebut di awal surah tu At-Takasur. Sepatutnya cukup kan? Pada saya logically cukup lah kan. Maknanya itu dah bukan calang-calang ancaman daripada Allah SWT dan dibayangkan maknanya dia bukan hanya ancaman macam mana cakap kalau kita faham bahasa-bahasa tadi tu divisualisekan kita sebab dia memang kamu kan. Dia ada ayat yang berbeza kalau kita kata contoh apa ayat penyata sesungguhnya orang Muslim akan masuk syurga sesungguhnya. Maknanya itu macam ayat penyata dan dia macam third person Tapi ini semua kamu dan kamu So harapnya kita boleh mentadabbur balik surah ni dalam masa kita on our own time dan cuba bayangkan Allah tengah bercakap direct dengan kita. Tak cuak lagi ke? Dan sepatutnya mengubah hidup kita macam kenapa aku nak kerja, nak haloba lagi dengan dunia dan sebagainya kalau Allah dah bagi ancaman bukan calang-calang sebegini Itu satu maknanya surah ni memang mainly fokus ancaman, sedar sikit jangan kalau jangan macam ni, jangan terus macam ni kau nak tunggu sampai masuk kubur ke baru nak insaf Dan ayat yang terakhir summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im kan. Summa kemudian latus'alunna. So ada word soal kat situ kamu akan disoal yauma idzin pada hari itu 'anin na'im tentang nikmat-nikmat kat sini ada dalam kurungan yang telah kamu nikmati, maknanya nikmat di dunia lah. So dekat sini quite interesting, Allah sebut kamu akan ditanya tentang nikmat. Maksudnya apa? Kan kita tahu nikmat Allah bagi banyak dan sebagainya. Cuma satu soalan yang quite interesting yang saya rasa saya biasa tanya dah pun. Biasa orang sebut kan kita sepatutnya bersyukur sebab Allah bagi nikmat percuma dan sebagainya kan. Tapi bila Allah cakap macam ni, kamu akan ditanya pasal nikmat kamu tu, betul ke nikmat ni percuma Dan kalau dalam gambar yang saya ambil kat internet ni, tak tahu siapa buat ni, tapi kalau kita perasan ini merefer kepada ayat yang contohnya apa Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa yang pernah baca surah tu dia berulang-ulang kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Basically nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan Bila kita kata dusta, dustakan nikmat, Allah akan ungkit nikmat, Allah akan tanya balik kan. Kat sini Allah akan tanya balik. Akan ditanya pada hari itu nikmat-nikmat yang kamu kecapi So nikmat kita banyak dan dia akan ditanya. Maksudnya sebenarnya taklah percuma sebenarnya. Tak percuma sebab dituntut balik, ditanya balik So of course dalam konteks dunia kita rasa percuma lah sebab kita tak kena bayar. Tapi kalau kita tengok tadi tu seolahnya macam
Na'udzubillah, dia boleh dibayar dengan neraka kan. Maknanya kalau kita tak boleh jawab, kau guna apa, maknanya dia tanya balik, Allah tanya balik pasal nikmat dan kita tak mampu jawab, di dalam neraka tu, na'udzubillah. So maksudnya dia bukan calang-calang, bukan sekadar tak percuma, tapi maksudnya dia ada implikasi yang besar. Dan itu yang kita dah bincangkan juga dalam surah-surah yang banyak yang kita dah bincang sebelum ni, tentang kenapa gambarannya yukazibu biddin tu orang yang tak tolong orang yang susah dan sebagainya. Sebab ini maknanya kita realise kita dapat nikmat yang tertentu, apa implikasi dia dalam konteks amalan kita, dan bagaimana kita melihat orang lain yang kurang ataupun tak diberi nikmat yang sama. Adakah kita jadi sombong, bongkak dan sebagainya, na'udzubillah. Adakah kita tak kongsi dengan orang yang tak ada nikmat tu, macam mana dan sebagainya kan. Now, itulah itu semua 6 ayat yang 6 ke tadi, berapa ayat berapa tadi? 8, sorry. Itu 8 ayat daripada surah ini. Now, kita faham maksud dia dah, insya-Allah. Now, kita cuba reflect diri kita. So second level ialah apa kaitan dengan aku dan macam mana aku nak reflect. Satu soalan yang kita patut tanya ialah, sebab kita dah risau tu kan, maknanya at-takasur tu, macam kita for sure sepatutnya kita conclude, aku tak nak, whatever it takes, aku tak nak jadi orang gitu. Macam mana kita nak test, macam mana kita nak tahu sama ada kita ni ada obsesi dunia? Itu satu soalan yang masing-masing kena fikirkan lah. Kita tak sempat bincang panjang malam ni, tapi kita kena realise macam, secara jujurnya, tanya diri kita secara jujur kan, based on petanda-petanda yang ada, adakah aku ni obses dengan dunia? Adakah aku ni terkejar-kejar nak membanyakkan benda dunia? Ataupun alhamdulillah tak kan? So itu soalan yang masing-masing kena contemplate, insya-Allah. Dan balik semula kepada ayat yang pertama, sebab kita fokus banyak pasal at-takasur dan sebagainya tadi. Tapi Allah sebut dia dimulakan sebenarnya bukan dengan tu. Dia mulakan dengan alhaakum at-takasur. Maksudnya sibuk dengan dunia, nak membanyak-banyak apa semua ni, melalaikan kamu kan? Dan ayat dia sebenarnya mula dengan tu kan, alhaakum at-takasur. So dia jadi macam kamu ni telah dilalaikan dengan benda ni. So dia jadi macam, okey, benda tu yang melalaikan kita, tapi fokus besar asalnya sebenarnya yang emphasize mula-mula kamu telah dilalaikan. So okey, adakah kita ni dilalaikan? Itu satu soalan. Adakah kita ni dilalaikan? Dan adakah kita ini telah dilalaikan? Dan soalan seterusnya ialah, macam mana kita nak tahu kalau kita ni lalai? Kan? Macam mana kita nak tahu? Untuk kita escape lah. Kalau kita ada petanda-petanda aku ni tengah lalai kan, macam mana kita nak tahu? Ni semua soalan-soalan yang nak mengajak semua berfikir untuk diri masing-masing lah kan? Sebab benda-benda macam ni dia very personal. Dia tak ada jawapan skema standard untuk semua orang dan sebagainya kan. Tapi mungkin adalah soalan-soalan yang membantu nak check kat mana. Dan satu lagi soalan yang saya rasa penting untuk kita realise, bila Allah kata telah melalaikan kamu benda ni, kejar dunia ni telah melalaikan kamu kan, atau itulah sebenarnya dia terbalik kan, telah melalaikan kamu kerja dunia ni kan. So first ialah, Allah nak emphasize aku tengah lalai ke? Dan bila kita cakap lalai, dia ada soalan ni tau. So lalai daripada apa sebenarnya? Sebab bila kita kamu dah lalai ni, maknanya dia ada imply sepatutnya kamu sibuk benda lain, tapi kamu lalai dengan benda ni kan. Alhaakumut takasur, maknanya duk kejar dunia ni telah melalaikan kamu. Melalaikan dari apa itu satu soalan besar. Sebab dia maknanya ada implikasi, maknanya bukan sekadar kita kena elak lalai, tapi maksudnya ada implikasi, ada benda yang sepatutnya kita buat tapi kita terlalai sehingga tak buat sebab kita sibuk dunia. Apa benda tu? Dan itu saya mengajak untuk semua refresh baliklah semua surah yang kita dah cover, dan sebenarnya semua surah Al-Quran lah, tapi kalau at least dalam konteks kita, apa yang kita dah cover, setiap surah tu pun dah highlight benda-benda tertentu yang sepatutnya kita dah buat. Persoalan kat sini, adakah kita dilalaikan dengan kesibukan dunia kita sehingga kita tak buat pun lagi kan? Kita dah cover pun, ni dah sesi ke-13 kata tadi. Sudah ada 12 sesi yang ada highlight benda-benda tentu, dah dibuat ke? Adapun benda tu memang kita tak sempat tengok pun kerana dilalaikan dengan dunia. Na'udzubillah. So ni sekali lalu saya just akan highlight antara bit-bit yang kita pernah sebut dalam surah-surah yang kita telah cover sebelum ni. Contohnya, soalan besar ialah, ada sebarang tugas ke yang sepatutnya kita fokuskan daripada surah-surah yang kita
kita dah baca kan? Ada sebarang tugas ke yang for whatever reason kita terlalai sehingga kita tak perhatikan pun tugas tu dan tak buat pun. Antara benda yang kita cover awal-awal dulu, ni just a glimpse of benda yang just untuk check diri masing-masing. Dah start implement ke belum? Kalau belum, astagfirullahalazim, aku dilalaikan ke? Aku dilalaikan oleh apa ni kan? So itu Satu, isu tadabbur. Awal dulu kita akan cakap Allah sendiri marah dalam Quran kalau tak tadabbur. So kalau sampai sekarang, hopefully sesi-sesi ni sebagai salah satu usaha lah untuk mentadabbur. Hopefully kalau tak sempat pun sesi lain. Tetapi pada saya sesi ni mau kepada untuk melatih kita bertadabbur, supaya dalam hidup kita masing-masing kita ada sesi tadabbur kita masing-masing. Sebab macam sesi ni macam dia guided. Saya membawa naratif tertentu, saya bawa surah pilihan yang saya tertentu. Tapi kita sepatutnya cover to cover. Ni soalan yang seterusnya kan. Dulu saya dah tanya, siapa pernah khatam terjemahan Quran? Kalau belum, dah start ke belum? Kalau belum pun start, bila nak start? So ke kita dilalaikan oleh something? So that relates back to apa yang kita sebut tadi kan. So kenapa jadi susah kenapa kita dah faham tapi kenapa tak buat kan? Ada benda yang melalaikan kita ke, dunia tu ke, atau macam mana? So that's the real question, a real question. So itu satu topik tadabbur. Kita dah tahu kepentingan dia, memang Allah nak kita buat. Kalau tak, na'udzubillah, kalau belum buat, kenapa? Apa cabaran dia? Macam mana nak atasi? That's one question. Satu surah lagi, kalau kita dah baca surah Kafirun, satu perbincangan yang saya bawa ialah based on apa yang kita bincangkan tu. Bila kita melihat non-Muslim di Malaysia, adakah mereka ni for the most part masih kategori jahiliah ataupun memang dah kategori kafir? Especially kalau kita nampak macam Muslim masih kategori jahiliah, satu soalan besar dekat situ ialah apa tugas kita? Apa tugas kita? Dan kalau kita dah realize pun tugas kita dari itu, tak start lagi ke? Kenapa tak start lagi? So adakah kita dilalaikan oleh something? Na'udzubillah. So itu pun perlu difikirkan. Contoh lagi, surah lain yang kita baca, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, kalau siapa yang dah cover, ingat lagi kat sini, satu soalan yang kita bincang, kenapa para sahabat tinggalkan Mekah dan Madinah? Dan konteks sebab pahala, kalau kita bincang itu, awalnya pokok itu ialah ada pahala yang besar kan, kalau solat di Masjidil Nabawi ataupun Masjidil Haram. Tapi mereka bertebaran keluar. Kebetulan tadi saya masa tarawih tadi pun kat surah saya ni ada tazkirah, dia pun highlight benda tu kan. Solat di Masjidil Haram tu 100,000 kali ganda solat di tempat lain. Dan saya tanya itu kan, kalau kita takkan nak keluar kan, kita dah, kalau kebetulan kita lahir kat situ, kita kan duduk sentuh sampai mati kot. Setiap satu solat 100,000 kali ganda solat orang kat luar. Tapi sahabat semua keluar ni, kenapa dan kita bincang itu kan, sebab mereka bukan pendusta agama. Macam mana kita faham dia tu? Hopefully siapa yang dah lalu tadabbur tu fahamlah surah itu kan, bila kita bincang surah Al-Ma'un. Kalau yang terlepas boleh tengok recording, tak ada masalah. Tapi itu poin besar adakah kita, na'udzubillah, masih kategori sedar tak sedar kategori pendusta agama, unlike para sahabat dan macam mana apa tindakan kita, ataupun kita buat lupa dan sebagainya, ataupun kita terlalai kerana kesibukan dunia. Satu benda kena fikirkan So bagaimana dengan kita? Surah An-Nasr. Surah An-Nasr kita bincang juga, apakah victory tu, apa kemenangan tu, hence dia imply misi apa. Kita dah start ke nak fikir macam mana nak sertai misi tersebut, basically in other words misi dakwah dan sebagainya kan. Belum lagi ada benda yang melalaikan kita. So ni semua soalan-soalan real berdasarkan sebab kita dah cover surah tu. Sepatutnya theoretically kita dah faham. So adakah tak yakin? Adakah itu satu isu kan? Adakah kamu tak yakin lagi? Kita dilalaikan oleh dunia. So itu dua soalan besar yang kita kena jawab lah kan. So kalau selama ni kita belum buat apa-apa pun, kita belum buat, adakah kita lalai? Na'udzubillah, adakah kita lalai? Now, tidak dapat dinafikan macam kita cakap, macam saya sebut tadi, hambatan reminder dunia ni banyak sehingga memang mudah untuk kita obses sesuatu, tapi absorbed dengan benda tu kita disibukkan dengan benda tu. Sebab tu kita dah cover surah Wal-Asr kan, yang penting dekat watawasaw bil haq atau sabil sabr saling memperingati, saling menasihati, saling berwasiat Benda ni penting sebab memang naturally kalau tak ada benda ni, dia jadi akan kat sinilah kita tenggelam dengan kerugian. Sebab apa? Memang susah. Individu-individu nak maintain, nak istiqamah ni susah. Kan kita dihambat oleh syaitan tu satu, nafsu satu, iklan yang kita cakap iklan dunia ni tu banyak. Kalau tak ada lah antara kita ni duk
keep on reminding, kita sepatutnya kena buat ni, kita sepatutnya kena buat ni, tanggungjawab kita, susah nak survive. Dan na'udzubillah, balik kepada surah ni, sebab tu akan tenggelam dalam kerugian. So sebab tu ada 4 benda yang memang kena ada. So saya rasa tak pelik bagi kebanyakan orang yang saya jumpa, memang kita jarang tiba-tiba dah ada kelompok yang boleh fulfill ketiga dengan 4 ni. Sebab kadang-kadang yang ada di sekeliling kita tu yang bukan berpesan-pesan kepada al-haq dan sabar. Dia yang kategori ni kan, yang kita bincang dalam surah An-Nas kan. Dia kategori syaitan kan, yang dia bisik-bisik, yang dia pesan kat kita tu, kau tak tengok lagi ke? Apa-apalah kan, cerita Korea ke, rugi kau tak tengok bola semalam. Ni bukan nak kata benda-benda tu salah nak katanya kita diingatkan pasal dunia tu kerap kan, kita diingatkan pasal dunia tu kerap. Kau tak rasa kambing golek kat situ, ya Allah, rugi kau kan, tak guna hidup kau tak rasa kambing tu. Benda-benda macam tu tapi yang remind kita tentang benda-benda tadi tu siapa kan? So kalau kita masih belum ada member sebegitu kan, kena ada lah, kena jadi ada, dan kita kena jadi member itu kepada member kita. Dan so kena cari orang yang dah saling faham dan sebagainya, untuk memampukan kita. Otherwise memang susah, sebab saya faham lah benda ni benda ni real. Maksudnya orang yang mengingatkan kita kepada dunia ni banyak kan, nak mengingatkan kepada akhirat ni amat jarang. So kalau terus-menerus tak ada, memang susah nak survive, dan kita tak nak lah yang tak survive tu. So again, ni surah An-Nas punya cerita dulu. Make sure kalau belum ni start cari. Kalau di kalangan yang dalam ni pun, kalau yang ada cerita-cerita yang sama, boleh saling ni remind dan sebagainya, sebab benda tu penting benda tu penting. Tapi saya yakin lah kalau di UAE ni ramai sebenarnya orang yang fokus benda ni, just kadang-kadang kita tak kenal lagi dan sebagainya. So carilah, dan of course kalau macam tak tahu nak jumpa kat mana dan sebagainya, ni kita masa bincang surah Al-Alaq dulu kan, saya ada sebut benda ni, sistem tarbiyah yang mereka dapat dan kita implement sekarang So kalau sekiranya saya tak tahulah nak cari kat mana orang yang fikir benda ni. Saya kenal ramai di kalangan student UAE ni, di macam-macam kuliah yang ada. So kalau siapa yang kata memang saya tak jumpa cari orang macam tu, be it brothers atau sisters, just bagi tahu saya boleh kenalkan dengan dia orang ni yang memang week in week out sibukkan diri dengan benda-benda sebegini. Tapi kalau kenal sendiri, cari sendiri, tak ada masalah juga. Yang penting kena ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita. Otherwise kita tak mampu, kita tak cukup kuat. Generally speaking, dan even para rasul pun, kenapa rasul tu sentiasa kena ada? Contohnya kalau kita baca surah Nabi Isa, dia ada Hawariyun tak silap. Nabi Muhammad SAW ada Muhajirin dan Ansar. Dia kena bina orang sekeliling dia untuk boleh mampu pergi ke depan. Dia bukan seorang-seorang je. Ini surah Al-Alaq. Now, so macam kita sebut tadi, yang ni kita dah yakini dah bila kita baca surah Al-Asr, untuk kita keluar daripada kerugian illal lazina amanu. So kita kena sedar dan yakini hakikat yang kita baca. So semua yang saya sebut tadi tu sejauh mana kita yakini kan, dan itu poin-poin dekat situ kan. Ilmu yakin tu satu pun, ainul yakin pun satu. Of course kita tak nak tunggu ainul yakin lah, kalau faham ke kalau cakap macam tu. Kita tak nak tunggu keyakinan kita tu jadi bulat sebab kita dah nampak kita nampak, oh aku memang betul rugi punya, na'udzubillah, oh neraka ni, kita tak nak sebab that's too late. So based on apa yang Allah, namanya ilmu yakin tu, maknanya based on apa yang Allah dah bagi tahu dalam Quran dan sebagainya, make sure keyakinan tu jadi, tak tahu kalau faham ke tak, kata keyakinan tu jadi bulat maknanya dia complete. Dan kita lepas keyakinan tu apa? Ilal ladzina amanu. Yang kedua ialah wa amilus solihat, actually implement, actually buat, actually bergerak, actually bergerak tu, cari member tu, actually nasihat, actually tadabbur, actually and so on and so forth. So itu pesanan serius saya lah kan, walaupun kita ni kita kata sambil moreh, tapi benda ni benda serius. Kita tak nak jadi, saya tak bawa kat sini, tapi rasanya kalau siapa yang tadabbur Quran, baca yang nak khatam ke dan sebagainya mula Ramadan ni, kita akan jumpa ayat yang banyak ayat yang kita akan perasan di neraka orang yang kena azab tu ditanya, dia orang tanya, dan kadang-kadang malaikat yang tanya, dulu tak ada orang pesan apa-apa kat korang ke ni? Korang duduk kat dalam neraka ni kan? Dia kata dulu ada kan. Malangnya kita orang tak dengar, malangnya kita orang tak buat, malangnya kita orang tak ikut, malangnya dan sebagainya. Malangnya kita orang dustakan. So kita akan perasan kat situ dia punya isu orang-orang ni bukan sebab dia tak tahu, tapi dia tak ambil serius benda tu.
Dan yang, bila kita cakap macam tu, kita dengar malam ni, dia lepas satu tahap untuk tahu, untuk faham. Tapi dia punya yang serius, yang macam isu sama ada kita lepas dari neraka atau tidak tu ialah macam based on jawapan tadi, itu adalah adakah kita ambil serius benda-benda ni. Serius tu dalam konteks kita implement lah kan, kita laksanakan, kita buat berdasarkan apa yang kita faham. Kita macam just setakat itu dan na'udzubillah, itu satu penyesalan yang kita tak nak kan aku dah dengar dah dulu kan, dah diingatkan dah benda ni, tapi hopefully kita jadi orang yang betul-betul mengambil iktibar. Semoga insya-Allah Ramadan ni satu titik tolak yang besarlah kepada diri kita untuk semua hidup kita ni kita makin dekat kepada Allah SWT, makin dekat kepada apa yang Allah ajarkan dalam Quran, dan insya-Allah jalan dia akan berliku sebab syaitan akan kacau, nafsu kan tak suka dan sebagainya, tetapi dia akan berbaloi lah. Nanti insya-Allah hopefully salah satu malam kita akan bincang khas pasal ayat-ayat syurga kat mana yang berbaloi tu kan, gambaran apa yang Allah beritahu, supaya kita terliur lebih sikit. Sebab yang ingatkan kita pasal dunia dia banyak, tapi yang ingatkan kita syurga tadi, neraka ni at least kita takut kan, kita tak nak masuk kan, tapi digabungkan dengan wah syurga macam tu best ni, sepatutnya meningkatkan lagi motivasi itulah. Wallahu alam. Tapi jangan tunggulah, maknanya masing-masing sepatutnya boleh je. Dalam Quran tu banyak je ayat tu, baca tadabbur. Cumanya kadang-kadang setengah orang dia tak terbiasa, dah baca pun tak feel apa-apa kan. So kita tak dilatih untuk macam mana nak membayangkan ke, nak faham di sebalik ayat dan sebagainya. So hopefully pelatihan ni membantulah sedikit sebanyak. Wallahu alam. Okay, insyaAllah. So itu untuk malam ni. So ni record first time kot, 2 minit sebelum pukul 11 dah habis. Biasanya terlajak sedikit. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. So insyaAllah until di situ kita jumpa lagi pada sesi akan datang insyaAllah. Kita tangguhkan malam ni insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Welcome. InsyaAllah.